dalam satu serbuan di sebuah hotel, tangkap pasangan tu, dan bila ditanyakan pada pasangan tu, rupa-rupa latar belakang mereka ni adalah, kata para ulama, apa maksud Al-Quran ditinggalkan? 3 pengertian. Pertama sekali, Al-Quran itu ditinggalkan dalam bentuk bacaan. Macam mana ditinggalkan dalam bentuk bacaan? Tak dibaca langsung. Tak dibaca langsung. Saya pelik sungguhlah tuan-tuan semua. Ada manusia, ada hamba Allah, Ramadan tak Ramadan ke sama sama dia langsung tak ambil peluang dalam Ramadan ni untuk baca Quran, memahami Al-Quran, sikit sebanyak belajar tajwid, disiplin ilmu bacaan Quran. Tak ada. Kalau sayangnya orang macam ni tak baca langsung Quran, yang dia sibuk baca WhatsApp, baca Telegram punya panjang berjela punya cerita orang bam. Quran sikit pun tak baca. Ruginya ya Allah orang macam ni. Yang kedua, Al-Quran itu ditinggalkan dalam bentuk kefahaman. Ada orang kalaupun dia baca Quran tapi dia tak faham. Dia tak faham Quran dan dia tak berupaya, tak cuba sedaya upaya untuk memahami Al-Quran tu. Sayangnya, sebab itu ada orang kadang kita tengok baca Quran tapi perangai masih tak berubah, mulut masih jahat, suka memfitnah orang, suka buat benda-benda tak senonoh yang Allah Ta'ala larang. Semua pasal apa? Dia hanya sekadar baca, tapi dia tidak menghayati, dia tak menjiwai, apatah lagi memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Surah Al-Hijr ayat 99. Yang mana ayat ini, kalau sekali dengar, setengah orang boleh salah tafsir. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu apa? Yakin. Sudah. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Pas yakin, dah tak payah semayang dah. Pasal tak semayang? Saya dah yakin dah dengan Allah Ta'ala, jadi saya tak payah semayang lah. Bukan. Itu kita kena faham, kena belajar. Yakin di sini dalam ayat ini membawa maksud mati. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Dah mati tak payah sembah. Bukan, maksudnya dah mati mana semayang? Ada orang dah mati semayang, disembahyangkan ya. Itulah maksudnya. Masya Allah, indah sungguh Al-Quran ini kalau kita sama-sama kita faham dan kita menjiwai, memahami setiap ayat-ayat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita untuk kita dalaminya. Dan yang ketiganya, Al-Quran ditinggalkan dari segi amalan. Dari sudut amalannya dah ditinggalkan. Setakat baca, setakat faham. Faham, baca. Tapi tak amal lah pula. Sebagai contoh dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan, merendahkan pandangan. Ada yang buat? Merendahkan pandangan, menundukkan pandangan. Ada yang buat? Allahu Akbar. Kadang kita ni, itulah, kalau bukan nak tengok sangat pun, tapi kadang kita duk tengok di wall, media-media sosial kita kan, macam-macam duk lalu lah. Hak bergolek, bergedik nak TikTok nak berjoget-joget. Ramadan tak Ramadan, berjoget juga dalam Ramadan ni pun. Ya Allah, berjoget-joget dalam Ramadan TikTok ni. TikTok hak ceramah tak apa, hak yang menari-nari, tak tahulah ya Allah. Lepas tu, hak lagi teruk, yang menengok tu. Yang tengok. Hak joget tu tak upaya dah, nasihat dah, tak pakai juga. Dak yang tengok tu. Tak sedar ke yang awak tu puasawan? Puasawan, orang tengah puasa. Nengok pula yang tak faedah. Allah Ta'ala kata apa? Yaghuddu, mesti ghaddul basar. Yaghudduna min absarihim. Tu sifat orang beriman. Amal lah. Sudah baca, sudah faham, mesti mau amal. Baik itu, bagi orang yang benar-benar menghayati isi kandungan Al-Quran
Jangankan kata dia melihat Al-Quran itu sekadar untuk dibaca. Sebab itu para ulama berpesan, kita dengan Quran ini jangan sekadar makru'ah. Jangan sekadar makru'ah. Apa makna makru'ah? Dibaca dan dibaca dan dibaca. Helaian demi helaian, muka demi muka, juzuk demi juzuk. Dah sampai habis. Bagi tahu kawan, alhamdulillah, dan khatam Quran. Dan khatam Quran. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dulu, kadang-kadang 1 ayat, 5 ke 10 ayat akan mereka fahami, belajar dan cuba untuk kaji lebih pada sebulan. Kerana dia nak menjiwai sungguh setiap ayat Quran ini tidak sia-sia dalam Al-Quran itu. Allahu Akbar. Sebab itu dia jangan sekadar makru'ah, dibaca. Habis itu dia kena apa Ustaz? Dia kena manzurah. Ada ayat-ayat dalam Quran yang mengajak kita supaya nazara, melihat, manzurah, ayat-ayat melihat. Macam mana ni? Ni, macam saya sekarang ni berada pada lokasi yang indah. Ni sawah padi ni. Saya tak nak sebut sawah padi mana. Ada yang kata ustaz balik Kedah ke ni? Ke ustaz di Sabak Bernam ni? Saya tak nak sebut di mana. Letak di ruangan komen, ceteka tengok saya berada di lokasi mana ni. Di negeri mana, di kawasan mana. Letak di ruangan komen kat bawah ya. Okey. Ni, lihat keindahan alam ini. Allah Ta'ala suruh kita bukan sekadar baca Quran semata-mata Quran sahaja, tetapi lihatlah ayat-ayatnya dan kemudian melihat alam ini. Ni. Sebab itu golongan ulul albab, bukan ahmad albab, ulul albab, dia melihat alam ini dan dia akan mengatakan apa? Ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azaban nar. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah engkau jadikan ni padi-padi, sawah ni semua ni ya Allah, semua terbentang ni semua ni, yang burung-burung, yang pokok-pokok, yang ya Allah cantik indahlah alam ini, tidak sia-sia. Ma khalaqta haza batila, tidak sia-sia ni semua kau jadikan ya Allah. Semuanya ini adalah sebagai satu ayat, sebagai suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah. Allah ajak kita berfikir. Sebab itu kalau kita tengok macam mana burung yang berterbangan, Allah mengajar kita berkaitan tentang soal rezeki. Dalam hadis Nabi sebut, orang yang bertawakal, tekad dia tawakal pada Allah, Allah akan bagi pada dia rezeki. Kama yarzuqut tayr. Kami akan bagi pada dia rezeki sebagaimana kami bagi rezeki pada burung. Burung dia keluar awal pagi, ceria, nampak? Happy burung. Padahal dia, burung bukannya penjawat awam. Dia bukan tahu gaji dia berapa bulan-bulan. Bukan. Burung mana ada gaji tetap. Tapi nampak? Pagi-pagi lagi, dia dah keluar dengan ciu kan. Ceria, awal pagi, seronok. Dia bukan tahu dia akan dapat dia akan dapat apa pendapatan dia makan apa. Ini bukan tahu lagi. Dia seronok, ceria, redha dengan ataupun bersyukur dengan masih lagi hidup. Gitulah sifat orang beriman. Bila dia baca Quran, dia ada penghayatan terhadap alam. Sebab di hati dia melihat, ya Allah, hebatnya ciptaanmu, ya Allah, burungnya, alamnya, sawahnya, padinya, semua macam-macam kan. Tapi itulah dia. Kenapa ada orang yang dia hafal Quran, baca Quran, tajwidnya bagus, kemas bacaan dia, lantunan suara dia bagus, nahwan, hijaz, bayati, jiharkah, sedap. Kita banyak jerkah bacaan kita, tapi ada orang sedap pada alunan, bagus pada hafalan, tapi tak ada pada amalan. Itu sebab beberapa tahun sudah dulu, saya masih ingat lagi, ada satu tragedi yang sangat menyayat hati sungguhlah, di mana kawan-kawan saya ni ada yang penguatkuasa agama. Dalam satu serbuan di sebuah hotel, tangkap pasangan tu, dan bila ditanyakan pada pasangan tu, rupa-rupa latar belakang mereka ni adalah tahfiz, hafal Quran.
Ya Allah, ya Allah. Saya sebenarnya bila dengar kes-kes macam tu, bukanlah kata kalau orang tak menghafal Quran ni tak apa. Tak boleh juga. Apa-apa benda maksiat ni kita hindarilah. Tapi yang lebih menyayat hati ni, bagaimana orang yang macam kami ni kan, khususnya yang belajar bidang agama ni, boleh terjerat dengan tipu daya pesona syaitan. Sedangkan dalam dada dia ada Quran, ada hafalan Quran. Maka dalam kesempatan ni saya nak mengajak semua, kalau ada anak-anak kita hantar ke tahfiz ke, menghafal Quran ke, belajar institusi agama, pondok mana sekalipun, jangan hanya sekadar Quran tu dihafal, tetapi biarlah Al-Quran tu sampai ke jiwa lubuk sanubari kita. Kita rasa tiap kali kita baca ayat Quran tu, kita nak jadi baik, kita nak jadi anak yang lebih soleh, nak jadi suami yang lebih bertanggungjawab. Tiap kali baca Quran, bukannya sibuk nak menamatkan bacaan. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang tidak khusyuk, mana mungkin seorang yang khusyuk baca Quran, ketika di awal dia buka Quran, dia sudah memikirkan dia nak berhenti pada ayat berapa. Macam mana nak khusyuk? Maknanya dia start baca Quran, aku nak berhenti kat mana? Fikir nak berhenti kat mana? Padahal orang yang manis dengan Al-Quran, dia tak akan pernah rasa puas. Helaian demi helaian, helaian demi helaian, makin dibaca makin sebab, makin dibaca makin sebab ayat-ayat Quran tu. Ya Allah, Engkau sayang padaku, Ya Allah. Engkau tak nak aku masuk neraka-Mu, Ya Allah. Engkau nak aku masuk syurga-Mu, Ya Allah. Engkau nak selamatkan kami semua, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Dia akan baca lebih sedap, lebih sedap, lebih sedap. Tahu-tahu dah satu juzuk dah dia baca. Sedap baca, seronok. Itulah orang yang dalam hatinya dan dalam jiwa sanubarinya senantiasa berdamping dengan Al-Quran.